Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. Wa ajabah laka, situ. Betul. Wa ajabah lak. Tukahkihu bid-dhahik ka'annaka jawazta as-sirat wa asaratin niran iz lam yakun bainaka wa bainallahi wara'un yahjuzuka anil ma'asi iza khalauta wa illa fadha'i turab ala ra'sik liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man lam yakun lahu war'un yahjuzuhu an ma'asillahi iza khala lam ya'ba'illahu bi syai'in min amalihi. Allah akbar. Wah, dia kata ajabah, sungguh hairan, kata tuan pengarang siapa, Ibn Athaillah As-Sakandari. Wah, mana pelik, dia kata engkau mampu ketawa terbahak-bahak. Koka dia ketawa kan, koka yang Coca-Cola ini. Dia ketawa ke main terbahak-bahak. Dia ketawa seolah-olah engkau telah melepasi titian sirat. Engkau dah lepas sirat ke yang bawa di neraka Jahannam dan dalam neraka Jahannam tu 70 tahun batu baru sampai. Rasulullah SAW duduk dengan sahabat, tiba-tiba terdengar satu wajbah. Apa wajbah? Dentuman yang sangat kuat. Rasulullah tanya sahabat, tahu tak apa dentuman itu? Sahabat dengan penuh beradab, Allah dan Rasulullah a'lam, lebih mengetahui. Sahabat kalau tahu dia tak jawab kan, kita je saya menjawab. Wah, dia pandai benar orang ni. Sahabat dia tak jawab, beradab. Dia kata Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Maka Rasulullah menyatakan itulah batu yang baru sampai ke dasar neraka yang ditempat daripada mulut neraka memakan masa 70 tahun. Batu besar kalau kita lontas 1 second dia pergi berapa jauh kan. Laut dunia pun dalam tak sampai 20 km. Sampai kan? 18 17. Tahulah 20 km kalau kita jempak batu sekejap sampai kan. Ini kalau 10 tahun punya kan. Kalau 20 tahun, 30 tahun, 70 tahun punya dalam neraka tu. Bukan lautan apa nak tahu, punya azab. Kemudian atas dia bentangkan pula apa? Titian turun meniti kan. Kalau dalam syarah Sahih Muslim lebih kurang 17,000 tahun panjang ni. Tapi ada yang melintas macam kilat. Allahumma ja'alna min. Tak nampak neraka pun ada yang berlari, ada yang merangkak, ada yang mengesut, ada yang baru nak pijak dia kena sentap. Itu kumpulan kilo riba, pemakan riba kan. Neraka cukup geram tu. Dia baru nak pijak, zap di dalam neraka dia sentap kan. Dan sekarang kau belum lepas daripada neraka yang kau ketawa pasal. Di sini bukan tempat ketawa, tempat bersiap sedia kan. Apa makna kamu ketawa terbahak-bahak, suka hilai meloncat macam kegatal. Tiba-tiba mati tersumbat neraka Jahannam. Mana pergi Qarun? Mana pergi Namrud? Semua yang bukan main hebat atas dunia tu, berlagak Tuhan pada semua dah dibenam dalam neraka kan. Hebat nampak pada zahir, sekarang dia sedang dibenam dalam neraka. Ngeri pada zahir, sekarang dia duduk dalam syurga. Siapa dia? Tu dekat ni Palestin sekarang. Yang Palestin kita tengok hancur, dia dah pergi ke syurga kan. Syahid aja ya dukhulunal jannah bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Dia tengah berlazat kan. Kita duduk kesian-kesian ke dia. Pada hakikat dia sedang berlazat kan. Dia dizalimi oleh kafir laknatullah, binatang paling jahat dalam dunia, Yahudi kan. Jadi kezaliman dia tu dibalas Allah dengan syurga. Mereka dah berehat dah. Dalam hadis kalau boleh nak balik ke dunia nak syahid lagi kan. Itu kelebihan syahid. Segi zahir kita kutuk kezaliman yang sangat dahsyat dibuatkan oleh kafir laknatullah, Yahudi laknatullah. Tapi sebalik dari segi hakikat dia di mana dia sekarang, tanya dia. Dia tu di mana sekarang kan. Kita belum tahu lepas tidak ni Allah. Jadi sekiranya kamu belum lepas, maka kamu ketawa suka hilai ni apa pasal? Itu maksud ini. Sebab tu gubernur yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gubernur Nabi lantik, bukan gubernur Melaka. Gubernur Nabi lantik. Apa gubernur yang Nabi lantik? Sayyidina Muaz bin Jabal. Apa dia kata? La tuzhirul farah hatta tujawizus sirat. Kamu jangan lahirkan seronok dan gembira sebelum kamu lepas sirat yang dilentangkan di atas yang mulut api neraka. Jangan kamu seronok sangat. Kamu dah lepas, dah jejak syurga, tunggu nak meninjan, nak berjoget ke mana kau dah. Tak ada hal lagi sana. Sana tak ada warak-warak, tak ada sana, tak ada sekatan ni. Buat dan minat. Tuan-tuan beri nikmat sebenar di sana. Sebelum jangan dulu.
Apa makna kamu suka hilai, ya nak tiba-tiba sana terbenam dalam neraka, wal ayazabillah. Ya. Jadi dia kata hairan, engkau mampu ketawa, terbahak-bahak pula ketawa, seolah-olah engkau telah melepasi sirat dan melepasi dari gelincir ke dalam neraka. Ya, bayangkan tuan-tuan kalau punya panjang, kemudian nak berjalan tu Allah, api bawah, tak boleh nak cerita tuan-tuan. Kalau tak ada pertolongan Tuhan tu. Kemudian ada kalalip pula. Kalalip pengait tuan-tuan. Jalan melintah payah, ada tukang kait, dia kait belesuk terjun. Siapa yang kait? Malaikat kait. Siapa yang kena kait? Orang yang rela dia dikait oleh maksiat ketika di dunia tu. Ya, maksiat kait dia ikut je maksiat. Tu muka tu kalau tak bertobat akan dikait dan terjunam dia jatuh tuan. Kalau kita naik bangunan tertinggi di Malaysia apa? KLICC. Ya, kita naik orang atas tu kita tolak dia macam ni tuan. Jaga ni 2 minit lagi awak akan ditolak ke bawah. Macam mana rasa tuan? Kecup perut dia. Ya, jatuhnya berkecai bawah. Itu bayar tu peri-peri tak ada apa. Yang bawah tunggu neraka tuan. Dia pun dalam lagi 70 tahun baru tu sampai. Itu benda-benda ni kita kena istihdarkan dalam kalbi kita. Supaya apa? Mengetuk pintu hati kita keinsafan. Allah. Sedangkan ketika itu engkau tidak memiliki sifat warak antara engkau dan antara Allah Ta'ala. Ya, warak mana yang boleh menghalangmu daripada melakukan maksiat. Sebab warak yang wajib meninggalkan maksiat. Tarkul maharim, meninggal segala benda yang dilarang, itu warak yang wajib. Kalau warak sunat kita berlebih-lebih, itu panjang perbahasan lagi lah. Warak yang wajib semua kena ada itu. Sebab Nabi kata al-war'u hasan walakin bil ulama'i ahsan. Ya, al-saha hasan wala fil ghina'i ahsan. Al-haya hasan walakin bin nisa'i ahsan. Warak tu maknanya baik, elok, tapi pada ulama lebih elok sebab dia model. Kalau ulama tak ada warak, dia ada wakrak ya. Kemudian sifat apa? Pemurah itu elok, tapi pada orang kaya lebih elok. Kan? Kita nak buat masjid di jalan ni kan, nak buat madrasah ke apa, datang 3-4 orang jutawan, dia pop 3 orang siap tu. Yang ni bagi 1.5 juta, yang ni bagi duit sekejap kan. Ya, ini harapkan dia buat masjid yang derma di minggir 50 sen, dia makan ikan bakar 500. Dia derma masjid 50 sen. Lepas tu tanya masjid tak siap, dia siap pada otak kau kata. Kau bagi 50 sen dah siap. Kan dia makan kan banyak, pergi masjid sikit-sikit, lepas tu tanya dah siap, tak siap. Ya, ini mana kalau orang kaya dah top up sekejap kan ni. Pum dah siap masjid naik. Contoh gitulah ya. Kemudian malu tu elok, lagi bagi perempuan terlebih elok. Ya, perempuan tu terlebih elok. Seorang anak Tok Kenali, Tuan Guru Haji Ahmad, ulama besar tadi, dia pun menahun di Mekah, mati Mekah ni. Dia tafsir kerana ayat wala takrabuz zina, jangan kamu hampir zina. Dia tak kata wala tazni, jangan kamu zina, hampir pun tak boleh. Mana kalau perempuan tu ada laki-laki duduk situ, dia jangan jalan situ, dia kena jalan tempat lain. Itu maksud ini. Kena jaga betul-betul. Ya, ini bukan dia jalan sekali, duduk sekali, makan sekali. Kau siapa? Saya bini orang. Kau laki, bini orang makan dengan laki orang. Ada gila orang ni. Ya, dia bini orang macam makan dengan lelaki orang. Dia betul dia binatang lagi tu. Macam tu kan kau tengok pergi dekat kadi cerita macam kes ada tu. Macam kes. Sebab tu maknanya perempuan elok bila dia malu. Dia malu dengan lelaki. Suara pun dia kena jaga tuan. Ni saya buat lelaki, saya pun angkat suara. Ya. Dia bergatal daripada keladi gatal lagi. Dia bergatal daripada keladi miang dan dia kena jaga betul. Itu makna sebab perempuan dengan lelaki dia macam ikan dengan kucing, dia menangkap kuat. Allah. Sedangkan dia kata engkau tidak ada sifat warak, berjaga-jaga ya antara engkau. Sebab warak tu ada dua, satu warak zahir, satu warak batin. Berkata Muaz Ar-Razi, al-war'u war'ani. Az-zahir alla tataharraka illa lillah, wal batin alla tadkhula qalbahu illa Allah. Warak tu ada dua, satu warak zahir bahawa dia tidak bergerak, tidak membuat semua kerana Allah. Dia berjalan, dia duduk, dia melihat, dia bercakap, dia mendengar, dia buat semua lillah, bukan nafs, bukan kerana nafsu. Yang kedua warak batin, bahawa tak masuk dalam kalbi dia melainkan Allah, 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 zikir yang putus. Itu warak batin. Bila guna dan Naqsyaband kita zikir yang putus. Jika kalbi itu putus, tarik balik, putus, tarik balik. Kalau tuan-tuan boleh kontrol 24 jam, try. Jangan putus zikir Allah, Allah. Buat kerja, buatlah kerja. Cakap, ya, mengajar, belajar pun, tapi jalan jalan ni. Tuan-tuan akan rasa perubahan. Itu kalau 1 hari, kalau 10 hari, kalau 40 hari dia suruh pum, imam meletup dan pancaran nur dia dapat. Tarik dan Allah tarik.
Dia bukan tarik, dia gesik. RM. Itu lagi gelap dalam perut. Sedangkan kita ketika itu engkau tidak memiliki sifat warak, sifat berjaga-jaga antara engkau dengan Allah Ta'ala yang boleh menghalangmu daripada melakukan maksiat ketika bersendirian. Dan jika sebegitu maka taburlah tanah di atas kepalamu. Maka kalau kamu duduk tak kerti menghadap Tuhan seorang-seorang, duduk seorang-seorang, duduk apa? Duduk khayal, main WhatsApp dengan jantan, main WhatsApp dengan betina, macam-macam dan ni. Sekarang macam-macam nak orang tu dunia pakai WhatsApp je, tak. Macam hal dia jadi. Ya. Ada satu cerita kan cikgu sekolah. Anak dia ni Masya Allah, dia jaga anak perempuan dia dan anak perempuan dia tak pernah keluar rumah. Pergi sekolah pun dengan ibu dia, cikgu sekolah. Ya. Tiba-tiba meletup satu kes. Budak tu sendiri mengaku pada guru yang lain dekat sekolah dia kata, saya ni tidak suci lagi, terperanjat mak dia dan terperanjat mak dia. Bila dia tak pernah keluar rumah, rupanya pukul 3-4 pagi dia kenuri macam orang lelaki bini kat belakang. Mak dan mula tidur. Ya, dia mesej jantan datang buka pintu tidur sekali macam lelaki bini setiap hari. Sekarang ni bahaya ni, cek ni. Ya, waktu dunia dia boleh pakai satu jari je. Tak. Ada kena kawal. Ya. Handphone apa semua dia kawal dan masalah besar kalau tak jaga ni. Dan jika tiada begitu maka taburkan tanah. Kalau hatimu tidak begitu takut dengan Tuhan, ambil tanah kita tabur ke kepala kau, Nabi kata. Ya, siapa yang tidak memiliki sifat warak, sifat berjaga-jaga dengan sungguh ikhlas, yang menghalangi daripada melakukan maksiat ketika bersendirian. Pada pandangan dia boleh berlakon. Orang macam-macam boleh susun kata gini. Dia tipu orang macam-macam boleh. Nafsu dia pandai mengelak. Ya, tapi dengan Tuhan dia tak nak elak. Maka ikhlaslah dengan Allah Ta'ala, jujur, sebab kita akan menghadap Tuhan. Ya, yang disediakan kita itu syurga dengan neraka, pilihlah. Ya, takkan nak pilih neraka, itu bodoh gitu kan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan peduli tentang amalanmu. Kalau sekiranya kamu tidak menjaga maksiat, amal kamu banyak mana pun Tuhan tak heran. Ya, seperti Imam Ghazali dia sebut, kalau sekiranya dia beri pilih pada kamu, buat taat dengan tinggal maksiat, mana kamu nak pilih? Sedangkan dua-dua tu wajib. Mengerjakan taat wajib, meninggal maksiat wajib. Kalau diberi pilih, maka kamu kena pilih meninggalkan maksiat. Batarkul ma'asi ra'sul ibadah. Meninggalkan maksiat ada kepala ibadat. Tak ada makna kita buat ibadat sedangkan maksiat sama naik. Ya, dia buat maksiat, ibadat rajin tapi sama naik. Ya. Malam tadi dia menangis, siang dah buat maksiat balik. Itu menandakan amal dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau amal diterima, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amal yang Tuhan terima daripada orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Imtisalul awamir wa jinabun nawahi, zahiran wa batinan. Menjunjung segala perintah Allah zahir dan batin. Ya, junjung apa yang disuruh buat, yang dilarang tinggal, jangan buat benda-benda haram. Bahawa amal itu dimasuk amal insan muttaqin, dan itu akan dibawa bekal sah, dibawa ke sana besok. Jadi apa kesimpulan sini? Jangan kamu sangat gembira di dunia ni selagi kamu belum seberang ke sana. Ya, nak gembira sebenar di sana besok. Bila kaki dah pijak jalan Riyadul Jannah, atau nak meloncat, nak menjigit, nak apa sana, tak ada hal. Sini nanti dulu, sabar tak lama, dan ya, tak lama kita sabar. Alfa sanatim mimma ta'udun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kita hidup atas dunia ni suku hari akhirat tak ada. Kalau umur kita 250 tahun, bermakna baru suku hari akhirat. Kalau umur kita 125 tahun, baru 1/8. Sikit dia tak ampas ke hari kita hidup. Nak nisbah akhirat, kita sabar mengerjakan taat, sabar daripada maksiat, dapat syurga. Oh, bijak tu orang tu. Mana masa singkat je dia boleh raih syurga kekal abadi. Kalau dia tak sabar, orang sepaling bodoh manusia. Ya, dia terperangkap dengan sedikit dia nak ambil nafsu, dia sumbat dalam neraka, walaizabillah. Sebab tu Rasulullah letakkan orang cerdik, orang yang pandai memilih. Abna Adam ati' rabbak fatusamma akilan wala ta'si fatusamma jahilan. Hei anak Adam, hadis qudsi. Ya, sila beri ketaatan pada Tuhan kamu. Ya, maka kamu digelar orang yang pintar dan cerdik. Wala ta'sihi, jangan kamu derhaka akan Allah dengan maksiat, maka kamu dinampakkan orang yang paling bodoh. Cerdik atau tidak, pintar atau tidak, bergantung kepada mentaati perintah Allah Ta'ala. Dia taat, maka cerdik orang. Kalau tidak, sebaliknya.
Wa wa'lam annahu la syai'a yuhjiluka yaumal qiyamah misla dirhamin anfaqtahu fi haramin. Dan ketahui bahawasanya tiada perkara yang memalukanmu pada hari kiamat. Sangat malu. Seumpama satu dirham yang engkau infak pada jalan haram. Infak, Tuhan beri kita rezeki, tiba-tiba rezeki itu kita gunakan benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini sangat memalukan di akhirat esok. Bermakna apa? Dia tidak cekap dalam pengurusan. Ya, orang yang cekap dalam pengurusan sebenar, orang yang menggunakan segala nikmat Tuhan pada jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Itu orang yang cekap dalam pengurusan hidup yang sebenarnya. Habis. Dan satu lagi, laisa sya'n fiman yarfuku bika iza wafaqtah, bal sya'n fiman yarfuka bika iza khalaftahu, wa aksaru ma yukhafu alaika al-muwalatu zunub liyastadrijaka fiha wa yumkinaka minha. Qala ta'ala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bukanlah perkiraan, ya, sya'an atau urusan tadi pada seorang yang berlemah lembut denganmu ketika engkau sependapat dengannya, ya, lemah lembut dia. Bahkan perkiraan sebenarnya pada seorang yang berlemah lembut denganmu ketika engkau berbeza pandangan dengannya. Jadi kita berbeza pandangan tak apa, dia lemah lembut dengan kita. Biasa kalau lain pandangan dia bergaduh je kan, cekak. Dapat dalam mesyuarat. Yang penting kan ni. Kalau tidak kan dia hempah meja mesyuarat, dia hempah telefon dia kan, macam-macam. Jadi maknanya itu sifat lemah lembut sebenarnya. Perkara yang paling dibimbangi ke atas semua apa? Ialah berturut-turut melakukan dosa. Maksiat dia buat, tak nak bertaubat degil, dan memerangkap engkau padanya dengan menangguh. Kemudian Allah Ta'ala buka pula, ya, perkara yang sangat dibimbangi, berturut ke atas semua, berturut-turut melakukan dosa untuk dia memerangkap engkau padanya dan kemudian meneguhkan engkau daripadanya, ya. Aksaru ma yukhafu alaika al-muwatun sunub, ya, dia apa ni, betul-betul dosa pun dia buat dosa tak berhenti-henti. Sebab apa tu? Dia nak istidrat padanya, ya, wayum kinuka, dan menetapkan engkau minha daripada. Maksudnya apa? Tak ada rasa pun, kena maksiat, kena apa dosa, tak ada kata sakit, sihat sudah buka, ya, meniaga makin maju lah. Dia banyak orang keliru kan. Dia kata kita buat ibadat susah, tuan kafir tu dah dapat lagi senang dia nak. Ini ajahalun nas, sejahil manusia ni. Sebab pemberian Tuhan ada dua, jangan disalah faham. Kita nak pemberian cara rahmat ke atau istidrat? Orang mukmin bila taat Tuhan beri itu rahmat. Sebab walaupun sikit dengan rezeki tadi dia mampu mengerjakan perintah Tuhan. Si kafir tadi lagi banyak lagi dihanut, dan itu bukan nikmat, itu istidrat, mana permuaan. Ya. Bala pun ada dua, satu bala li takrib, satu bala li ta'zib. Bala kalau kena pada orang beriman, walaupun dia tersepak batu, dosa dia diampun oleh Ta'ala. Ya, dia demam satu hari, pahala dia dapat setahun ibadat. 2 hari 2 tahun, itu dalam hadis. 3 hari dia demam, dia sabar 70 tahun solid pahala dia dapat. Kita buat ni belum tahu kan, tu berzikir-zikir, tu buat ibadat semayang tersedekah apa, tiba masuk riak, habis semua tu lah. Yang ni full, ya, mana komplit 70 tahun, 3 hari dia sabar tu. Sebab orang beriman dia pandang dengan pandangan iman, jangan pandang nafsu. Jadi pemberian pada orang beriman, yang apa nama tu, rahmat. Pada orang kafir, ada pada orang buat maksiat. Dia tak semayang, kaya raya, jangan heran, tu benda tak ada harga tu. Ya, kita perah buah kelapa 100 biji. Dia punya santan 3 mangkuk besar. Dia punya ampas 100 goni dia kan. Contohnya, kita nak ampas ke nak goni kan? Ampas banyak, tapi santan tak banyak. Nak santan ke nak ampas? Kita nak santan walaupun semangkuk, ya, itu makna berharga, nilai mahal, boleh macam-macam, boleh buat makanan. Kalau ampas bagi makan itik kan. Jadi orang kafir dapat banyak tapi tak ada kualiti. Ya, kualiti dia kita tengok di mana dia bawa. Sebab tu arif billah, bila dia buat taat cantik, malam tahajud tak tinggal, Quran dia baca, suara yang paling dia saingi Allah pada Quran malam malam ni apa? Qiraatul Quran, zikir dan sebagainya, belajar semua ada. Dia pun berniaga. Satu hari biasa dia untung katalah 200 perniagaan dia.
Ya, ibadat dia cantik. Satu hari jam dia tolak ibadat. Malam tak bangun, Quran tak baca, zikir tak buat. Dia menjaga besok pagi dapat 1,000 tuan. Ya, dia dapat 1,000. 800 lebih. Padahal tadi dia down man, ibadat dia habis. Maka dia tak berani ambil yang lebih tu. Itu arif billah tuan. Para awliya. Dia ambil sekadar biasa yang 200 diuntung, 800 tu dia tak kata haram, tapi dia tak berani ambil takut istidrak. Dia pergi bagi fakir miskin. Itu cara dia. Ya. Yang kepala masuk air pula, aku tak semayang lagi kaya. Itu kepala masuk air kan. Otak tak center tu. Diukur dengan benda tu. Aku tak semayang kaya. Oh, tu bodoh mungkin tak reti. Ya. Kita jangan ukur benda tu. Kita ukur Tuhan bagi nikmat ke mana kita fikirkan. Makin rapat dengan dia, alhamdulillah. Tu memang nikmat betul. Kalau bagi nikmat kita makin lari-lari, oh tu jaga tu istidrak. Sebab Quran sebut sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tuhan muakan dia sekiranya dia tak perasan. Ya, macam ayam lah tuan-tuan, kita payah ayam biasa bagi makan lebih-lebih kat dapur tu je kan. Tiba-tiba petang raya bagi makan apa, jagung nombor 1-nya. Ya, high class-nya. Ayam makan huwa, ni jagung berkilat macam batu zamrud gitu. Rupa nak kena pakai nak kena sembelih pun. Dia bagi-bagi besar kena sembelih. Tu maksud dia. Bila Tuhan ulu jaga tuan ni, kita tengok keadaan rohani kita dengan Tuhan macam ni. Kalau baik, alhamdulillah, itu memang berkat rezeki tu. Tapi kalau dia jauh-jauh, takut ni. Dan bala pula tak sama. Bala kena pada orang beriman, ya, litara kita nak angkat martabat dia. Ya, kalau kena pada orang kafir tu memang Tuhan nak azab sebelum dia azab di akhirat. Jadi mana benda tu jangan dikelirukan. Sebab banyak orang keliru kerana terkeluar mulut dia, dia tak semayang kaya gitu. Ya, kita berzikir-zikir pun tak kau zikir nak kaya ke? Kau zikir nak Allah Taala. Ya, kita berzikir tu buat ibadat bukan nakkan makhluk, kita nakkan dia. Lillah kan kita dah sebut tu, dia lebih besar mana atau maksud dia lah. Jadi mana suruh kita apa jaga, jangan kita terkeliru dengan istidrat, mana permuaan ya. Tu. Kemudian iza kanat ma'aka inayah ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma ighfir lana ya Allah fa inna khairal alhamdulillah subhanallah.